Jadi saya nak mula lagu ni. Satu hari ada seorang budak. Budak nah, bukan bulldog. Budak. Dia beli baju raya awal. Dia beli sebelum puasa. Dia beli baju raya, dia serlum baju ya. Seluar dia tak serlum. Dia pakai baju, dia tengok, loh sesuai, seronoknya. Dia pun beli, dia kata, ni belilah. Beli bawa balik, bungkus simpan. Simpan, masuk puasa. Bila masuk puasa, dia tak pakai lagi baju. Tunggu esok nak raya, malam akhir. Baru dia buka balik baju dia. Dia selongkak balik baju dia, selongkak maknanya selongkak lah. Dia keluar balik lah baju dia. Dia bawa keluar baju dia beli itu, dia serlum baju dia. Muat lagi baju dia. Masya Allah. Kemudian dia serlum seluar. Dia serlum seluar labuh lah. Mana boleh pakai seluar raya labuh. Nanti kasut baru orang tak nampak. Dia pergi kat mak dia. Mak, mak. Tolong saya potong seluar cik ni labuh. Mak dia kata banyak mana? Banyaklah juga. Mak letak 4 jari lagu tu. Mak lipat, mak potong. Tu mak dia kata, hang ni pun padalah malam raya. Esok nak raya, malam ni baru nak potong. Aku dengan nak masak macam-macam lagi. Mak dia kata, aku tak ada nak buat ke hang. Teriak dia menangis. Menangis pergi kat kak dia. Kak, tolonglah cik, seluar cik labuh ni. Kak dia kata, hang adik, labuh taruh mana? Dia kata 4 jari je. Kak letak 4 jari tu, kak potong lagu tu habis tu lipat je lah. Kak dia kata, hang tengok langsir rumah berapa banyak nak pasang. Mampus aku seorang nak pasang malam ni, mak suruh. Kalau tak esok tak ada nak raya. Aku tak ada nak buat ke hang. Teriak pula dah adik dia lagi sekali. Air matanya dihentikan oleh kepulangan ayah dia. Ayah dia balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Sik baik ayah balik. Tolong saya jahit seluar adik. Nabuh lah. Ayah dia kata, hang bisa tengok aku jahit seluar kah? Dia kata, dak mana aku tak kerti. Loh ni seluar cik labuh ni. Cik tu ayah dia kata, hang tu dia lah malam raya baru nak mai. Aku pun tak tahu nak buat lagu mana. Ayah dia kata lagu tu. Bila ayah dia kata lagu tu, dia pegang seluar dia, dia masuk bilik riau seorang-seorang. Sebab apa? Esok mesti orang ejek dia. Tu dia seluar labu, Charlie Chaplin kata kat dia. Nangis dia bukan tahu. Tak erti. Nangis tidur. Tidur pukul 12 malam. Mak yang kata mak ni. Pukul 12 malam, mak dia siap masak semua. Mak dia tanya, lah anak aku. Dia masuk bilik tengok, duk tidur pegang, duk teresak-esak. Duk menangis tidur lagu tu. Mak dia ambil seluar dia, mak dia letak 4 jari, mak dia lipat, mak dia potong, mak dia jahit. Letak kat dia balik, kata selamat hari raya lah anak. Pukul 1 pagi kak dia pula masuk. Kak dia masuk dia kata, ya Allah kesianlah adik aku minta potong seluar dia. 4 jari dia lipat, dia balas ke atas lagi. Dia jahit pula lagi. Dia kata selamat hari raya lah adik. Sat lagi pukul 2 pagi pak dia pula masuk. Pak dia kata budak-budak ni lah haru sungguh pakai seluar labuh, pijak kasut jatuh tomoh mampus. Tomoh maknanya tersembam. Jatuh tomoh cuma dia kata. Lepas tu pak dia pun lipat 4 kali, 2 kali pak dia lipat. Pak dia balas ke atas terus. Jahit kata kat anak dia, selamat hari raya anak aku. Esok pagi dia serlum seluar dia riau. Mak! Tu dia keluar seluar raya jadi seluar bola. Baik, apa pengajaran daripada cerita ni? Pengajaran yang pertama, pakai seluar labuh tak bagus. Maka kita kena pendekkan dia supaya jadi cermat elok, pakai pun bersopan. Maknanya potong seluar bagi pendek tu bagus. Tapi dalam cerita ni pengajaran dia ialah potong seluar kalau tidak dirancang. Benda bagus kalau tidak dirancang, jahanam juga jadi dia. Samalah macam abang dengan kakak yang mengaji malam ni. Daripada kelas usahawan yang wajib diambil dan sebagainya. Salah satu perkara penting yang perlu ada pada kita semua ialah perancangan.
Antara ayat-ayat Al-Quran yang ada, mungkin orang tengok saya, orang nampak kata dia ni pakai serban, tahu apa berniaga. Tak apa, hampa terima sudahlah. Nanti hampa tahu lah aku berniaga apa. Jadi, bila kata lagu tu, antara ayat Al-Quran yang Allah tunjuk mai dekat kita, berkaitan dengan perniagaan banyak. Cuma kita tahu atau tak tahu saja. Antaranya surah yang satu dewan ni hafal. Bukan dewan ya, satu UUM hafal. Apa dia ayat dia? Saya baca kepala ya, tuan-tuan boleh sambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy. Sambung. Syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ayat yang Allah menggalakkan kita tengok apa yang kedua-dua ahli panel dah bercakap dah tadi. Apa dia? Li'ila fi Quraisy. Taksat Ustaz Bashir sebut kata kita mesti kena jadi cerdik. Ustaz ya pula cakap kita mesti kena jadi cerdik. Ustaz Bashir kata mesti kena inovasi. Ustaz Zakaria kata kita mesti kena pandai dalam berniaga. Betul kan? Poin tu dua-dua cakap betul. Saya tulis tadi. Tengok hampa macam Imam Syafi'i tak payah tulis apa. Kata hafal bagus budak-budak ni. Jadi apa dia salah satu cara cerdik bagi orang Islam? Allah bagi buah mula sekali ketika mana Nabi dapat wahyu yang pertama. Allah Ta'ala kata apa? Iqra, baca. Tapi jangan silap. Bukan baca buku. Ni antara benda yang saya tahu ramai doktor, ramai profesor yang ada dekat bawah sini. Andai saya ada salah silap, betul saya. Ahli panel pun kalau saya silap, betul saya. Sebab saya yang setakat ni di kalangan kita semua, saya paling muda. Orang muda ni biasalah dia jalan ni dia randuk semua ya. Randuk ni maknanya jalan ikut suka. Jaya semua depa kita cakap. Randuk ni maknanya redah lah. Baik, antara benda yang selalu saya highlight kepada kita orang muda ialah my university, my sekolah bukan nak suruh kita baca buku. In fact, baca buku bukan hobi. Sebab hobi adalah terjemahannya mengisi masa lapang. Kalau hobi kita membaca, jenuh tunggu masa lapang, patut tak baca buku. Sebab tu membaca bukan hobi. Membaca mesti membaca. Tapi dalam Islam, membaca buku secondary. Sebab tu Allah mula-mula Allah kata dekat Nabi, Iqra bismi rabbikal lazi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Maknanya apa? Kalau dalam bahasa bisnes kot, saya tak tahu, saya tak ambil bisnes, saya baca Quran aja yang erti. Apa dia kata? Read the environment. Bahasa dia apa? Read the market. Mesti kena baca. Baca apa? Baca keadaan. Oh, malam ni ramai orang ni. Lapak pun ada ni. Dia kena baca. Saya tengok perlawanan baru ni, Liverpool lawan Chelsea, boleh baca dah siapa menang. Tahniah Liverpool, 2-1. Padan muka Chelsea. Baca apa? Saya kata tadi, tengok perlawanan boleh baca dah. Tengok perlawanan dengan Napoli itu boleh baca dah. Baca apa? Ada buku kah? Mana pula ada buku? Perlawanan baru bermula. Baca apa? Baca suasana. Sebab tu Allah kata, baca dengan nama aku yang menciptakan. Hari ni kita tak baca yang diciptakan. Kita duk baca komen dalam Facebook. Kita duk baca komen dalam Instagram. Otak kita yang saya faham lah, macam bank. Apa yang kita deposit, itu yang kita akan withdraw nanti. Kalau yang komen Facebook, internet lah yang kita duk baca, duk isi. Bila kita keluar, kita bercakap dengan orang pun, kita akan cakap macam duk komen dalam Facebook dengan Instagram. Sebab itu saya sebut, my university, my sekolah, bukan untuk ajak baca buku. Hampa semua mesti pandai baca buku, sebab tu masuk universiti.
My University nak ajak kita cara berfikir. Nak ajak macam mana otak kita nak proses. Sebab hari ini generasi yang ada zaman sekarang, common sense is not common anymore. Ini bahaya. Bukan kita sebut. Nabi sebut dalam hadis. Apa dia? Tanda-tanda akhir zaman ialah bila ibu melahirkan tuan dia. Hang anak takkan hang tak cerdik tu mak hang. Kenapa hang payah nak hormat mak hang? Kenapa hang payah nak hormat guru hang? Kenapa hang payah nak hormat satu orang yang mengajak hang bercakap? Lepas itu kita pesan kepada orang muda, jangan lawan cakap mak bapak. Sebab mak bapak ajak kita bercakap. Takkan payah nak faham benda tu. Tapi hari ini, common sense is not common anymore. Jadi dalam suasana macam tu kita nak ajak semua orang berhenti. Jangan baca komen Facebook dengan baca internet sebagainya yang semata-mata yang tu. Kita kena baca environment hari ini apa yang jadi pada kita. Duduk menung Ustaz. Sebab tu ada setengah ulama-ulama ahlul fikir dia kata berfikir sejenak berdasarkan hadis Nabi. Berfikir sejenak lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Sebab apa? Kita kena fikir apa masalah umat hari ini. Bukankah ini yang ada dalam usahawan? Problem adalah opportunity kepada orang yang buat bisnes. Ni Nabi ajak ayat Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca buku bila? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Baru mai baca buku. Jadi bila Allah kata apa? Li ila fi Quraisy. Tengok orang Quraisy. Abang, kakak, kawan-kawan sekalian. Jom tengok orang Quraisy. Orang Quraisy sifat mereka adalah jahiliyah. Jahiliyah bukan bodoh. Cuba tengok dalam bahasa Inggeris terjemahan jahiliyah apa dia? Ignorance. Benda tahu tapi buat tak tahu. Hak tu jahiliyah. Kalau orang jahil, dia bukan bodoh. Sebab apa? Sebab mereka pandai dalam perniagaan. Kalau tidak, takkan kota Mekah menjadi kota tumpuan orang ramai untuk berniaga. Risau pula tengok semua orang duk tengok tercengang ni. Betul ke salah? Jadi Allah kata apa? Li'ila fi Quraisy. Tengok orang Quraisy. Depa buat apa? Depa cerdik. Rihlatasyita'i was-saif. Mereka berjalan waktu sejuk, mereka berjalan waktu panas. Kenapa? Bila waktu sejuk, depa keluar daripada bumi Mekah naik ke atas. Betul tak? Ke Syam, naik ke atas ke Syam bila musim sejuk, pergi naik Syam. Berniaga. Sebab tu kalau tengok dalam sirah, Nabi umur 11 tahun ikut pakcik Nabi nama Abu Talib pergi ke Syam. Tu masa bila? Masa musim sejuk. Lari pergi naik Syam. Pasal apa? Berniaga. Sebab apa? Kita tahu bisnes tak boleh mati. Kalau bisnes mati, habis ekonomi kita. So mesti berjalan. So kalau waktu musim sejuk macam mana ni bisnes tak jalan? Jom kalau bisnes tak jalan, kita berjalan bagi bisnes berjalan. Itu cara dia. Jalan pergi ke Syam. Habis musim sejuk, patah balik mai. Tahu-tahu nak masuk musim panas. Sebab musim ni dia 4 bulan. Dia lebih kurang macam tu lah. Ke 3 bulan. Lebih kurang lagu tu lah. Hampa tengoklah ni. Hampa cerdik dah baca buku. Mai musim panas. Was-saif. Mereka turun pula mai ke Yaman. Lari pula ke Yaman meniaga. Untuk teruskan ekonomi. Sebab tu Allah kata. Li'ila fi Quraisy. Tolong tengok orang-orang Quraisy. Maaf Ustaz. Alang-alang ada kesempatan, sebut saja. Bukan suruh cari gaduh apa, tak. Wallahi tak ada niat lagu tu. Cuma sebut je sebab hampa budak cerdik saja suruh baca. Tapi tak boleh tengok sekarang dekat Saudi yang meniaga. Sebab yang ada sekarang bukan orang Quraisy. Yang ada sekarang orang Saudi. Sebab itu, mereka bina binaan yang tinggi-tinggi. Mereka orang kaya di kalangan orang Islam, mereka orang kaya. Tapi kereta sendiri pun tak boleh nak ada. Mereka orang kaya, skru sebiji pun tak boleh nak buat. Mereka orang kaya. Kontraktor, arkitek apa semua ambil daripada negara luar, mai daripada Malaysia. Tak mau sebab mereka bukan orang Quraisy. Kena sebut. Bukan cari pasal juga. Allah kata li'ila fi Quraisy. Tolong pergi cari orang Quraisy tak mana mereka duduk. Antara orang Quraisy daripada keturunan Quraisy yang masih berjaya adalah yang berada di Yaman. Sebab tu dekat kita banyak restoran-restoran Arab mai daripada Yaman. Hadramaut dan sebagainya. Itu kena faham. Kena cerdik. Kena cerdik. Itu cakap apa tau? Betul. Yang kedua, pertama tadi dia atau poin dia? Li'ila fi Quraisy, hubungan itu sudah lah. Kena pandai merancang, betul lah. Kena pandai merancang. Kalau tidak tak rancang, jahanam hidup kita.
Apa perancangan nak sebut tahu tadi? Gelabah lah duduk depan ni, ketak habis pegang-pegang buku ni. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi, tanda kebahagiaan seseorang manusia itu ada 4. Yang pertama, isteri yang solehah. Makna kalau orang perempuan, suami yang soleh. Kalau orang lelaki, isteri yang solehah. Kalau lelaki ada suami yang soleh, tak betul. Itu tak mau. Itu tak mau. Itu tak mau lah. Itu tak mau lah. Itu tak mau. Kalau yang tu pun tak boleh beza, lagu mana nak buat bisnes? Mohong lah. Kalau yang tu tak boleh beza, identiti diri sendiri tak boleh nak beza lelaki ke perempuan, macam mana nak buat bisnes? Tak betul. Islam sebut tak betul. Saya tetap pegang dengan agama Islam. Islam kata tak betul, tak betul. Walaupun kaya lah macam mana pun, tetap tak betul. Tanda kebahagiaan satu orang ada 4. Pertama, pasangan yang soleh. Yang kedua, rumah yang selesa. Yang ketiga, kenderaan yang baik. Yang keempat, jiran tetangga yang cantik, yang baik, yang saling hormat menghormati. Ketahuilah bahawa ada silap bercakap jiran yang cantik pula dah silap. Tersasul. Rumah saya tak ada jiran yang boleh duduk mengorak dah, habis dah. Tak ada dah. Saya nak sebut kata, bila sebut 4 ini, saya nak highlightkan sebelum masuk kepada poin yang kedua, apa yang Ustaz Ya dan Ustaz Bashir sebut tadi ialah keempat benda ini memerlukan di antara kita mesti kena ada keuangan yang cantik. Tak boleh dapat seorang isteri pasangan yang elok kalau kita tak ada duit, tak boleh nak kahwin. Tak boleh dapat rumah yang selesa kalau kita tak ada duit dan tak ada keuangan. Tidak boleh dapat kenderaan yang selesa kalau kita tak ada keuangan, dan tidak boleh mendapat kawasan kejiranan yang baik kalau kita tidak ada keuangan yang bagus. Berdasarkan kepada ini, maka poin yang seterusnya kita ambil ialah usaha yang penatlah kalau Prof sebut tadi, kalau kita tak sebut itu sebagai salah satu rahsia dan faktor kenapa orang-orang berjaya dalam buat bisnes, iaitu duduk lama dalam dunia perniagaan. Baginda Nabi SAW duduk dalam perniagaan bermula daripada usianya 11 tahun. Bayangkan, daripada usia 11 tahun, Nabi duduk dalam dunia perniagaan sehingga umur menjadi Nabi, umur 40, sebab umur 25, berkahwin dengan Siti Khadijah, masih dalam perniagaan. Umur 35, dilantik sebagai Al-Amin di kalangan orang Arab musyrikin Mekah, masih dalam perniagaan. Ketika umur 40, bertukar menjadi seorang Rasul, diangkat martabatnya menjadi seorang Nabi. Maaf, bukan diangkat martabat ketika itu. Awal lagi dah buat, tapi dari segi bahasa umumnya. Kalau tidak, nanti nak kena bincang tajuk Maulid Nabi dan sebagainya. Jadi sekadar bahasa ilmiahnya, diangkat martabat menjadi Nabi umur 40, baru Nabi stop. Tapi Nabi, nasib Nabi dibela oleh Allah. Begini cerita dia. Bayangkan bagaimana Nabi mula berusaha, sebab Nabi kahwin dengan Siti Khadijah umur 25. Mesti Nabi dah ada dengan Khadijah lebih awal daripada itu. Bayangkan bagaimana Nabi mengumpulkan keuangan Nabi. Tadi Tok Basir bagi contoh orang yang meniaga. Bagaimana Ustaz Ya bagi contoh orang yang kalau kaya dia tu orang miskin. Sekarang saya nak pasakkan, sebab tajuk kita berpaksikan akhirat. Pasakkan tanda akhirat yang paling kuat adalah baginda Nabi SAW, iaitu sebagai soalan yang mudah, berapa mas kahwin baginda Nabi ketika berkahwin dengan Siti Khadijah? Perkara ini disebutkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Kitab Rahiqul Makhtum ni memenangi anugerah kitab sejarah baginda Nabi yang terbaik di alam zaman sekarang ni. Bukan zaman dulu, zaman kitab kuning, bukan. Maknanya dia kitab muasarah, kitab kontemporari. Menang anugerah. Dalam kitab ni dia sebut, ketika baginda Nabi mengahwini dan menikahi dengan Siti Khadijah, mas kahwin Siti Khadijah ketika itu ialah 40 ekor bakarah, bukan bakarah, bakaf rota marbutah. Kalau bakarah, lembu betina atau sapi betina. Bakaratun, bakaf rota marbutah adalah unta baka terbaik di kalangan orang Arab yang ada unta ketika itu. Kami bila baca bakarah ni,
Kita tak biasa tengok unta. Kita tak erti, tak tahu kalau UUM Bandar Hijau ni ada apa ada bukan apa nama tadi? Rimba hijau kok ada unta ke? Rusa ada lah, unta belum lagi lah. No? Burung unta ada tadi nampak tadi masa duk menyanyi. Kawan tu duk main lagu tu nampak. Wow, kemas depa, binatang lain tak mau tunjuk. Ayam tak main tu. Main burung unta tu UUM-nya standard. Nah, hai. Jadi unta kami cari lah. Unta bakar baik ni lagu mana ni Bakarah ni? Cari. Jumpa. Mereka ada belah tapi bukan Malaysia. Malaysia tak ada sebab kita bukan makan unta. Dia dibelah di Australia. Dan harga sekok dia bila bukmai kat Malaysia mereka nak belah, mereka beli import. Harganya mencecah 15,000 sekok. Kita pun ambil lah tekan kalkulator. Sebab tahu dah saya seorang yang kira, orang ni tak kira lah. 40 kali 15,000. No hai 600,000. Mas kahwin Siti Khadijah 600,000. Makna Nabi bukan orang miskin. Siapa yang bila kita cerita tajuk jom jadi orang kaya ni, apa ni bukan ikut sunnah Nabi ni. Apa ni Nabi bukan lagu ni, Nabi bukan kaya apa. Nabi pun tak ada duit pakai baju compan jameng. Tak. Baginda memilih hidup dalam berzuhud. Sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Nabi pilih untuk hidup zuhud. Kita tak ada pilihan. Memang zuhud sungguh. Saya masa belajar dulu, saya masa tu kat Mesir duk tolong budak-budak Mesir. Saya orang Pulau Pinang, duit tak banyak kan. Kami orang susah juga. Bila mak saya telefon, tapi ni kuasa mak lah. Mak kita punya insting lah. Mak saya bila telefon saya, bila time tak ada duit, mak kita telefon dah. Assalamualaikum. Ni tuan-tuan tolonglah detikkan dalam hati doa. Saya ni tadi memang nota apa semua, tak ada nak tengok lama banyak. Mak saya baru dikerjakan ke hospital, tak siap maghrib. Serabut lah nak ceramah ni, serabut lah. Rasa macam mana nak buat ni, ya Allah. Tapi fikir alik, tak. Yang nak tolong mak aku, Allah. Habis aku duk hafal ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak tambah. Aku bertawassul dengan kuliah malam ni. Kalau ada orang yang dengar aku faham, aku bertawassul dengan kefahaman dia, Tuhan akan tolong mak aku punya. InsyaAllah, amin. Jadi, apa nama, tang mana atau tajuk dia lupa pula dah sebut. Saya kata apa tadi? Mak saya telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. Kita pun tanya mak, ibu sihat ke? Kalau saya tanya soalan tu mula, mak saya tahu dah. Hang ada duit ke tak ada? Kita ni nak habaq tak ada duit segan. Kita mengata, mak oi, tinggal Allah dengan Rasul ya. Tak ada Allah dengan Rasul, tak ada apa dah mak oi. Kita tak ada pilihan, dah memang terus jadi zuhud. Lahir-lahir zuhud dah. Nabi pilih untuk hidup zuhud. Duit Nabi pergi mana? Sekali kita cerita. Kalau sempat. Cuma saya nak bagi tahu di kesempatan ruang yang ada ni, apa dia pada tajuk yang kedua ni ialah, tajuk yang kedua tadi saya kata apa? Kita mesti bermula daripada usia yang awal. Sebab apa? Nabi, orang ingat Nabi kaya bila dah jadi Nabi. Malaikat mai nak tukar bukit apa semua. Nabi, malaikat mai nak tukar bukit jadi mah pun dia tak heran lah. Pasal apa? Nabi dah tunjuk contoh toladan dekat kita. Kita aja tak baca. Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kahwin Siti Khadijah adalah 600,000 RM kalau ditukarkan unta-unta 40 ekor Bakarah tadi dengan jumlah duit Malaysia 600,000 ringgit Malaysia. Mas kahwin Siti Khadijah yang baginda Nabi pada usia 25 tahun boleh bagi kepada isteri dia. Orang perempuan dia bukan lagu tu, dia dengar-dengar lagu ni, silap nikah dah kalau tahu cerita ni. Abang nak kahwin dengan cik ikut sunnah Nabi 600,000. Punca dah. Dah sabar. Hak ni Nabi sebelum jadi Nabi. Lepas tu bila dah jadi Nabi, Nabi bagi tahu orang perempuan yang mas kahwin yang paling rendah itu adalah perempuan yang baik. Dah tukar dah. Okey. Selamat dekat hamba. Selamat hamba. Hamba patut terima kasih kat aku. Abang dan kakak muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan guru, profesor, doktor dan sekalian yang hadir. Jadi ketika Nabi berusia 11 tahun, Nabi duduk dalam dunia bisnes. Sebab apa? Allah bisa tegal biasa. Bila dah duduk lama, Nabi memang akan
Bisnes duduk kat hujung diri dia. Bila duduk di ujung jari dia, apa saja Nabi boleh buat. Sebab tu Siti Khadijah tengok, kemah betul dia ni. Hampir masuk Ustaz Maisarah, masuk menyang kat dia nak. Kata aku nak kahwin dia. Kahwin dengan Nabi. Berkenan sebab attitude sebagai peniaga. Apa attitude sebagai peniaga? Baru masuk cerita Nabi Musa. Kira main ayat Quran ya. Lah, Quran rupanya buku bisnes. Dah tak baca, tak jumpa. Baca, jumpa. Ketika mana berjalan dua orang anak Nabi Syuaib. Duduk di bawah pokok dengan kambing-kambing mereka. Saya ni sampai pukul berapa Prof? Nampak macam Prof tak berhajat nak suruh saya berhenti pun. Sebab hak lain tadi nampak macam duduk jegi kat dia. Mai kat saya nampak macam duduk relax kalau tu. Tak suruh berhenti pun. Sikit lagi boleh lah. No? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tengok pandang Nabi Musa kepada dua orang anak perempuan Nabi Syuaib di Madian itu. Bertanya Nabi Musa, kenapa kamu berdua? Ni nanti buka dalam surah Al-Qasas lah. No? Kenapa kamu berdua tidak tengok join sekali pergi bagi makan minum kambing-kambing kamu dengan orang yang sedang bagi minum tu? Maka kata mereka berdua, tak boleh ni, kami ni perempuan, mereka ni selalu bagi minum kambing, lepas tu mereka tutup tempat perigi tu, mereka belah. Kami tak larat nak angkat penutup perigi tu, sebab penutup perigi tu diangkat oleh 10 orang lelaki. Maka kami akan bagi kambing kami minum sekitar tu saja. Maka Nabi Musa tunggu ketika semua lelaki tadi beredar, pergi Nabi Musa. Penutup yang diangkat 10 orang, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, dipegang oleh Nabi Musa seorang ya. Dia angkat yang tu, dia lempak ke tepi penutup tu. Barulah anak-anak perempuan Nabi Syuaib berpeluang untuk kali pertama membagi minum kambing-kambing mereka air yang segar daripada perigi kerana Nabi Musa. Habis Nabi Musa tutup, beredar anak Nabi Syuaib, duduk Nabi Musa di bawah pokok. Tiba-tiba datang salah seorang daripada berdua anak perempuan Nabi Syuaib tadi. Salah seorang mai, iaitu Siti Safurah. Kata dia kepada Nabi Musa, wahai saudara, ayah aku panggil untuk datang ke rumah sebagai tanda ucap terima kasih kamu tolong kami. Maka Nabi Musa kata, tunjukkan aku jalan. Maka perempuan itu nak jalan di depannya. Nabi Musa kata, jangan, jalan di belakang aku. Hebat Nabi Musa. Walaupun berdua di tengah padang pasir dengan di perigi dan di kawasan itu, tetap juga masih menjaga kepribadian dan semangat dia untuk sebagai seorang Nabi Allah dan sebagai seorang yang berpegang teguh dengan agama dia. Lepas tu macam mana nak tunjukkan jalan? Hak ni baru kata profesional. Kita hari ni businessman tak profesional. Nak meniaga barang tudung, tapi tunjuk habis badan kita, dada kita, pungkok kita. Nak jual tudung lah. Profesional lah. Nabi Musa profesional. Jangan jalan depan aku, jalan belakang. Habis kalau nak tunjuk jalan, kalau ke kanan, baling batu ke kanan. Kalau ke kiri, baling batu ke kiri. Aku akan tahu pergi ke mana. Profesional, itu baru betul. Kita pantang kerja. Jumpa day licin sikit, mengayat. Jual pick up line. Hang nak meniaga ke, jual minyak. Tak profesional kita. Rugi ya bisnes kita. Sebab every minute always count for the cents. Allahumma salli ala sayyidina. Lupa pula dah. Berjalan. Jalanlah mereka dua. Jalan. Dah pegang mic dah. Jalan mereka dua. Sampai kat rumah. Nabi Syuaib kata kat ni, mai duduk, hang berada di tempat yang aman. Kata-kata lagu tu duduk dia. Kata anak perempuan Nabi Syuaib, ni attitude orang yang nak meniaga. Ayah dia kata, anak Nabi Syuaib kan tengok Nabi Musa kan. Dia kata, ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ambillah Musa bekerja, sebab orang yang patut kita ambil kerja dia, bagi dia kerja dengan kita adalah orang yang mempunyai dua attitude. Apa dia? Qawiyul amin, competent, dan juga amanah, integrity. Sebab apa competent? Competent ialah benda yang boleh buat seorang, jangan duk buat 10 orang. Jenuh nak bayar gaji 10 orang. Boleh jaga kedai seorang, jaga kedai seorang.
Nabi Musa orang angkat penutup tu 10 orang. Dia pergi angkat seorang sahaja kompeten Nabi Musa. Kita nak beli kertas A4 pun 2 orang. Habis duit lah. Habis duit lah. Ini antara attitude yang perlu ada pada kita. Benda yang kita boleh buat seorang yang boleh jimat, jimat. Jangan membaziak. Macam mana nak jadi ekonomi bagus kalau kerja membaziak? Dahlah membaziak merugikan. Baziak tu kawan dengan syaitan. Mela nak jumpa jalan keluar. Kesimpulan saya mudah sahaja. Tajuk hari ini, habam elok-elok kepada kita semua. Termasuk saya. Sebab berdasarkan kajian ekonomi yang dibuat, pada tahun 1987, ekonomi dunia jatuh. Termasuklah negara kita, krisis minyak. Di Thailand kena, Indonesia kena, Malaysia rawit lepas tu. Tahun 1997, ada seorang lelaki, nama dia George Soros. Dia penyebab ekonomi dunia merudum. Maka negara kita pun terlibat sama. Tahun 2007, berlaku satu fenomena namanya tsunami. Dan ketika itu, masa berlaku tsunami, negara Malaysia dalam kegawatan ekonomi yang teruk. Bergaduh adik-beradik. Hak orang politik terus cerita lah. Ekonomi elok pun bergaduh. Ekonomi tak elok lagi bergaduh. Tahun 2017, 2 tahun sudah. Janganlah buat-buat tak nampak. Ekonomi negara kita jatuh merudum teruk sehingga akan bergaduh di kalangan kita. Minyaknya menyebabkan kita di bawah ni semua benci dengan keadaan begitu. Soalannya ialah, kalau 87 jatuh, 97 jatuh, 2007 jatuh, 2017 jatuh, kenapa kita masih buang masa untuk berhadapan dengan 2027? Takkan 40 tahun tak cukup lagi nak bagi bukti kepada kita bahawa kita memerlukan pengukuhan ekonomi yang cantik? Nak tunggu sampai bila? Maka sebagai kesimpulannya, berdasarkan apa kita bincang dan dengan poin isu yang saya bangkitkan tadi dengan ekonomi yang berlaku pada kita, berbaki lagi 7 tahun saja. 7 tahun ya, nak jaga duit kita, nak menabung ke nak buat apa ke untuk 2027, 7 tahun saja. Kita tak mula, dia tinggal 8 tahun. Tak mula, dia tinggal 7 tahun, 5 tahun. Tak mula, dia tinggal 4 tahun. Lepas tu merangkaklah kita sama-sama, bergaduhlah balik asal. Macam 40 tahun sudah. Rugi ya? Sedangkan Nabi kata orang yang cerdik adalah orang yang lebih baik hari ini daripada yang semalam. Kita 40 tahun sama saja. Okay lah? Jadi kesimpulan saya ialah tujuan kita ada duit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki kami bagi kat kamu, kamu kena bawa keluar balik. Jadi tanamlah dalam diri kita, aku nak ada keuangan yang bagus sebab aku nak tolong orang, nak tolong agama, nak tolong masyarakat, nak tolong orang kawan-kawan dan nak tolong semua yang ada di sekeliling aku dengan keuangan yang aku ada. Insya-Allah dengan cara yang begitu kita menelusuri jalan-jalan seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina apa tadi Ustaz cerita? Anas bin Malik. Ini di kalangan sahabat, di kalangan para tabi'in, seperti Imam Ibn Sirin dan juga beberapa ulama yang lain, dan di kalangan ulama-ulama bawah lagi yang ada seperti Syekh Ali Al-Khawas dan sebagainya. Semuanya adalah ulama-ulama hebat dalam Islam, tetapi merupakan entrepreneur yang mana duit mereka memilih untuk hidup di dalam zuhud kerana memberikan semua kekayaan mereka kepada orang Islam. Mengikut contoh teladan Nabi, duit Nabi banyak,
Nabi bagi kepada semua ibu tunggal yang Nabi bela di keliling rumah Nabi, termasuk Ashabus Suffah yang mai duduk mengaji sehelai sepinggang yang lebih daripada 70 orang, dan juga semua anak-anak yatim yang duduk di keliling rumah Nabi. Nabi mempunyai harta yang banyak, terutamanya daripada rampasan perang. Nabi bagi semua kat keliling tadi. Pasal itu Nabi pilih untuk hidup dalam yang zuhud. Semoga ada manfaat kepada semua. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ada duit dan berhati rendah, supaya kita dapat sentiasa tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.